Baik, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita daripada pembacaan kitab Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang syarat-syarat sah salat, iaitu menghadap kiblat. Kecuali dalam dua situasi, maka salat di dalam dua situasi ini tidak wajib menghadap kiblat. Yang pertama, salat sunat di dalam safar. Salat sunat di dalam safar. Sama ada safar itu pendek ataupun safar yang panjang. Sunat muakkadah ataupun tidak muakkadah. Sunat sahaja dimaafkan. Tak perlu menghadap kiblat. Cuma kalau senang menghadap kiblat di awal-awal takbiratul ihram. Kalau susah, tinggal. Tak perlu menghadap kiblat secara itlak. Itu sahaja. Adapun solat fardu tidak dimaafkan. Di dalam safar di atas kenderaan yang bergerak. Berterbang, motor, kereta, basikal, kereta api, kapal. Semua tu fardu tak boleh. Sebab dia tak ada istiqrar. Tak ada penetapan. Baik. Tapi kalau menyebabkan waktu solat fardu akan luput kalau kita tak sembahyang, maka di situ kita kena sembahyang, tapi namanya hormat waktu lah. Baik. Cuma hari itu lupa nak bagi tahu. Itu sembahyang fardu di dalam kenderaan ini tak boleh, betul. Cuma hanya boleh sembahyang hormat waktulah. Sebab banyak syarat yang tak ada menghadap kiblatnya, dengan rukuk, sujud tak sempurnanya. Cuma dalam kitab Tarsyih Mustafidin ada menyebut bahawasanya kalaulah seseorang itu boleh menunaikan solat fardu secara sempurna, kiblatnya, wuduknya, rukuknya, sujudnya, berdirinya secara sempurna. Cuma yang tak ada tu istiqrar sahaja. Yang tak ada tu istiqrar. Maka pandangan Syekh Ibn Hajar disebut dalam Tarsyih, salat itu sah dan tak perlu diulang. Tapi kalau pandangan Imam Ar-Ramli rahimahumullah, pandangan beliau, walaupun boleh semayang fardu secara sempurna, tetap tidak sah. Yang diharuskan semayang sunat. Sebab apa tidak sah? Sebab tak ada istiqrar. Tak ada apa sentuhan dengan bumi. Dia bergerak macam tu. Dia tak ada penetapan gitu. Okey, baik. Ala kulli hal. Dan seterusnya syarat sah salat iaitu watarkul kalam, menjauhi bercakap-cakap di dalam sembahyang. Menjauhi percakapan di dalam sembahyang. Itu syarat sah ya. Sebab dalam sembahyang ni mula-mula diharuskan cakap. Mula-mula diharuskan bercakap dalam sembahyang. Cuma kemudian diharamkan di kota Mekah. Sebab diharamkan 2 kali. Mula harus cakap dalam sembahyang. Jadi kalau Allahu Akbar, cakap apa khabar, sihat, dari mana-mana datang, contohnya kan. Lepas kemudian diharamkan di Mekah Al-Mukarramah. Tapi keharaman itu bukan secara itlak. Ada juga situasi yang harus bercakap. Kemudian di Madinah setelah hijrah Nabi SAW diharamkan secara itlak. Tak boleh dah bercakap. Langsung dalam sembahyang tak boleh bercakap. Baik. Jadi meninggalkan percakapan di dalam sembahyang suatu kewajipan, sebab bercakap dalam sembahyang boleh membatalkan sembahyang. Maksud bercakap di sini bagaimana? Sebab kita akan membahagikan bercakap kepada sengaja dan kepada tidak sengaja. Itu pembahagian yang orang kata apa, jelas. Kalau dia bercakap secara sengaja, sengaja dia bercakap, maka hukum salat itu boleh jadi batal
apabila percakapan itu mengandungi dua huruf. Mengandungi apa? Dua huruf. Walaupun tak faham, tak apa. Yang penting dia dah bercakap, dah terkeluar daripada lidah dia, mulut dia, dua huruf. Ataupun satu huruf tapi memberi makna, ada makna. Ya, satu huruf tapi ada makna. Ya, satu huruf ada makna. Contohnya kalau bahasa Melayu, kalau ada orang nak ambil barang kita tengah semayang, kita pun apa? Okey tak saya ambil barang awak ni? K dia cakap. Jadi K ni satu huruf. Dia asalnya banyak huruf. Cuma dia ringkas jadi satu huruf. Faham tak? Faham. Orang tu akan faham. Jadi kalau kita sebut K dalam semayang tu, dalam bahasa WhatsApp tu K. Okey pun malah nak tulis K. Jadi batal tak semayang orang kalau dia cakap K? Saya nak ambil barang awak ni. Okey tak? Jadi dia pun sahut K. Kalau kata K tu dah maknanya tolak keluar semayang. Boleh biar dah. Ya, jadi satu huruf. Kalau dalam bahasa Arab banyak satu huruf tapi mengandungi makna. Lebih kurang ada 10 perkataan macam tu. Satu huruf tapi ada makna. Antaranya fi, ya, antaranya li, antaranya ti, banyak lagi. Padahal dia satu huruf je pun tapi ada makna. Antaranya li. Ya. Baik. Jadi tu yang kedua. Yang ketiga, percakapan yang sengaja ada satu huruf, cuma huruf ni dia tak beri faham. Tapi dia panjang, ada mat. Ada apa? Mat. Jadi kalau siapa-siapa bercakap dengan sengaja di dalam solat dan ia dua huruf ataupun satu huruf cuma ada makna, ada maksud, ataupun satu huruf yang panjang walaupun tak ada maksud. Yang panjang ni huruf mat lah. Ataupun selain mat dia panjangkan. Baik, jelas. Tu kalau sengaja Jadi kalau dia sengaja tak tunggu nak batalkan solat tu, dia cakap sampai puas, tak payah. Memang pada awal-awal dah batal solat dia. Ya. Jadi tak perlu tunggu untuk batalkan solat habis satu perkataan ataupun habis dua perkataan. Tak. Daripada awal dia start bercakap, apabila dah ada dua huruf ataupun satu huruf yang memberi makna ataupun panjang, terus batal solat dia. Hukum dia berdosa ke tak? Berdosa. Sebab dia sengaja membatalkan solat. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata, alah masa panjang lagi. Ya, kan al-waqtul muwassa' dia kata. Ya, waktu tu masih luas. Betul masih luas tu kalau tak semayang lagi boleh nak lewat. Tapi kalau dah semayang, jangan sekali-kali membatalkan ibadah fardu. Ibadah fardu. Baik, melainkan ada beberapa masalah. Baik, seterusnya itu kalau sengaja. Kalau dia bercakap tak sengaja. Ya, kalau dia bercakap tak sengaja, apa pula hukum? Ya, kalau bercakap tak sengaja ni setakat 2-3 huruf, setakat huruf ada makna tu tak batal solat. Bila batal solat kalau cakap tak sengaja? Apabila melebihi 4 perkataan. Ya, di sisi sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar. Ada ulama berpandangan lebih lagi apabila melebihi 6 perkataan. Di sisi Imam Al-Qalyubi. Contoh. Saya bagi contoh itu semua perkataan secara uruf kita boleh faham. Ya, kebiasaan orang cakap macam ni dia satu perkataan ataupun dua. Jadi tengah-tengah solat tiba-tiba tikus lalu. Untuk kali pertamanya. Oh pocot dia kata. Oh pocot. Terkejut lah dia. Oh pocot dia kata. Oh pocot ni orang Melayu berapa kalimat? Kira satu. Tak pernah dengar orang cakap opo. Opo mana ada. Ataupun tiba-tiba orang cakap pecut. Tak ada. Yang biasa dengar oh pocot kira satu. Lepas tu bangun rakaat kedua, untuk kali keduanya kucing pula lalu sebelahnya. Lari. Wow. Dia punya bergaduh tu. Sampai kita pun terkejut sekali. Alamak ai. Alamak ai.
Ada beberapa perkataan tu, alamak. Alamak. Kita kata dua lah. Dua lah kata. Sebab tak ada orang kata ala ataupun kata ma'ai. Alamak. Jadi campur tadi dengan sekarang ni baru 3. Jadi batal tak sebenarnya? Belum lagi, belum. Sebab belum melebihi 4 perkataan secara huruf lah. Kalau kita nak kira huruf tu dah beratus huruf dah keluar. Tak ni orang kata perkataan. Ada ulama yang meringankan lagi, tak apa 4 perkataan pun okey. Yang penting jangan lebih 6 perkataan. Lagi ringan. Itu kalau tak sengaja. Ya, kalau tak sengaja tak apa. Baik. Ada pula kalau jenis orang melatah 5 minit, itu memang maaf lah. Memang kena keluar sembahyang. Sebab tu bukan 6 lah tu, 60. Ada jenis orang melata tu, ya Allah, dia makan masa 2-3 minit dia melata. Lagi tak puas, dia orang ketuk dia baru berhenti. Ya, itu memang dah 60 perkataan, kena berhentikan. Baik, jelas. Satu lagi nak dibincangkan, ada beberapa perkara yang berlaku daripada diri kita, dia bukan bercakap, dia tak bercakap. Cuma ada berlaku situasi daripada kita yang menyebabkan terkeluar 2 huruf ataupun lebih. Nak bagi contoh, kita bagi contohnya seperti apa? Batuk. Dia tak bercakap batuk ni, dia batuk. Batuk tak boleh tahan, faham tak? Batuk, satu. Yang kedua dia kata ketawa dalam semayang. Ketawa. Tengah-tengah semayang tengok anak dia berjoget depan. Ataupun anak dia buat kerja sampai dia ketawa. Ataupun nangis. Setengah orang semayang nangis. Dia tak bercakap, dia nangis. Tawa, nangis. Ataupun batuk. Ataupun apa lagi? Nafkh, tiup. Tengah semayang tu tengok lalat hinggap. Dia tiup. Ataupun tengah semayang tudung tu bengkok, dia tiup. Sampai tegak balik contohnya kan. Dia tak cakap pun. Cuma dengan sebab benda-benda ini terkeluar 2 huruf ke atas. Faham tak? Tadi dia bercakap lain. Ni dia tak bercakap. Dia buat benda suatu perkara yang berlaku daripada manusia bukan dengan sengaja. Dia tak boleh tahan benda tu. Dia keluar di luar kawalan. Ya, macam mana ni hukum dia? Ya. Jadi kalau dia macam tadi juga, kalau dia sengajakan benda-benda macam ni, maka hukum dia seperti bercakap yang asal. Kalau 2 huruf ataupun 1 huruf memberi makna ataupun 1 huruf yang panjang, batal solat. Tiba dia sengaja ketawa. Ya, orang kalau cakap je lah ni batal solat ni. Ada 3 kali. Ataupun dia tengah-tengah semayang, sedap dia, tiba-tiba dia nak apa? Dia nak niup. Ya. Tiup. Tu tak ada huruf, okey. Ni yang bagi ada hurufnya. Huruf apa tu? Rasa macam huruf macam tak ada. Huruf ha. Saja dia buat macam tu. Ataupun dia bukan jenis orang menangis pun. Tiba-tiba dalam solat kali ni dia nak cuba menangis lah. Saja dia nak cuba menangis. Saja tak pernah menangis dalam solat. Nak cubalah hari ni. Dia sengaja buat nangis sehingga dia dalam percubaan tu dia keluar 2-3 huruf. Batal solat kawan. Sengaja batal. Ikutlah cara macam mana pun. Ya, okey. Azan ke terus? Azan. Terus azan. Okey, baik. Jadi hukum cakap kita tahu dah. Satu lagi, dia bukan cakap. Dia cuma ada sifat-sifat yang berlaku daripada manusia. Kalau sifat tu disengajakan dan keluar 2 huruf ataupun 1 huruf memberi makna ataupun panjang, batal solat. Tapi kalau sifat ini tidak disengajakan, maka macam
ucapan tadi juga. Dimaafkan sehingga 4 kalimat ataupun 6 kali. Ya, itu kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi seperti orang lupa bercakap ni adalah orang, contoh tadi kalau dia tak sengaja bercakap, dimaafkan kan sampai 4 kalimat, 6 kalimat. Begitu juga dia sengaja, cuma dia orang jahil. Dia jahil benda tu haram. Sebab dia apa? Jahil yang diuzurkan. Sebab dia baru masuk Islam. Ataupun dia dah lama dah Islam, cuma kehidupan dia orang ni jauh daripada ulama. Tahu dah Islam apa semua, cuma bab solat ni tak kemas. Menyebabkan dia tak tahu bercakap dalam solat ni haram. Dia tak tahu. Jadi dia bercakap dalam solat. Cakap. Punya baru tahu benda tu tak boleh. Jadi bagaimana solat-solat yang sebelum ni? Ulama kata tak apa. Sebab ketika dia buat, dia adalah orang jahil. Tapi jahil yang diuzurkan. Apa maksud jahil yang diuzurkan? Dua sahaja. Yang pertama dia mu'allaf, yang kedua dia hidup jauh daripada orang-orang yang alim dalam bab agama. Baik. Jadi kita dah bincangkan tadi sifat-sifat tadi. Kalau terzahir 2 huruf maka kalau sengaja batal lah. Kalau tak sengaja tak batal. Melainkan melebihi 4 kalimah ataupun 6 kalimah. Azan. Baik. Ada beberapa situasi dikecualikan. Dikecualikan. Maksudnya sifat tadi tu, antara sifat tadi adalah berdehem. Berdehem. Tanahnuh dia panggil. Ya, macam tu juga macam tadi. Kalau dia sengaja keluar 2 huruf apa semua, batal sembahyang. Kalau tak sengaja, dimaafkan sampai 4 perkataan ataupun 6. Cuma sekarang ni kita nak bincangkan ada masalah yang dikecualikan. Sengaja pun tak batal. Sengaja pun apa? Tak batal. Tapi ini kita ambil satu sifat sahaja, iaitu tanahnuh. Itu berdehem. Okey. Jadi berdehem yang tidak membatalkan sembahyang, walaupun dia sengaja terkeluar 2, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, tapi tetap sembahyang tak batal. Bila? Apabila dia nak menjelaskan bacaan yang wajib. Ini banyak berlaku. Ya, imam tengah sembahyang ataupun kita tengah sembahyang, tiba-tiba nak baca Fatihah tak boleh. Tersekat, suara tak keluar. Jadi kita pun buat sampai 10 perkataan keluar. Tak keluar-keluar kat sini. Kita kira ni dah 40 perkataan dah ni. Tapi demi untuk nak menjelaskan bacaan yang wajib, tak batal solat kita. Ya, itu dimaafkan. Boleh faham? Jadi kalau kita nak menjelaskan bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah, seperti tasyahudil akhir, ya, di situ dimaafkan untuk berdehem sahaja. Sifat-sifat lain tadi tak perlu, faham? Sebab kita nak menjelaskan bacaan, cukup dengan kita berdehem sebagai membantu. Jadi kalau kita berdehem sengaja dan terkeluar daripada mulut kita 2 huruf ke atas, 6 perkataan, 5 perkataan, banyak. Tapi sebab kita berdehem, sebab apa? Sebab nak menjelaskan bacaan yang wajib. Maka ini dimaafkan. Tak batal solat. Ya? Dan masalah yang kedua. Dimaafkan juga dalam bab berdehem ini apabila dia nak menjelaskan ucapan yang sunat. Cuma tergantung sahnya salat atas ucapan tersebut. Ucapan tu sunat, tapi sahnya salat tergantung atas ucapan tersebut. Sebagai contoh, sembahyang jemaah 50 saf, mikrofon tak ada. Jadi makmum yang di belakang sudah pasti tak dengar suara imam. Jadi terpaksalah
beberapa orang angkat suara supaya menjadi penyampai suara. Yang tukang angkat suara ni nak kena berdehem banyak kali. Kalau dia orang tak buat macam tu, nanti yang belakang, orang kata sebab soft kan putus-putus. Kalau soft sambung tak apa, dia akan tengok makmum depan tu. Selagi mana boleh tahu perbuatan imam, jangan berdehem kerana sunnah. Jangan. Wajib tak apa. Ni sunnah. Sunnah tak boleh. Selagi mana ada jalan untuk dia mengetahui perbuatan imam, cukup dengan melihat. Ya, cukup. Tapi kalau tak boleh nak tahu, sebab soft terputus-putus, di orang kata apa, contohnya satu soft di belakang rumah, satu soft di alik pokok, satu soft di dia macam tergabur macam tu. Ya. Jadi ketika itu kalau tak ada orang yang nak sampaikan takbir, maka orang belakang tak akan tahu imam buat apa. Imam buat apa. Contohnya kan. Ataupun dalam masjid, tirai tutup. Bahagian muslimat tak akan tahu imam buat apa. Nak tengok makmum, tirai itu tutup. Nak pergi buka kan dah 3 pergerakan batal solat pula. Contoh kan. Jadi macam mana sekarang ni? Boleh seseorang itu mengangkat suara untuk sambungkan takbir. Takbir intiqalat ni. Dia pederaskan suara. Allahu Akbar. Supaya orang belakang dengar. Dia dehem tu kerana ucapan sunat ke wajib? Sunat. Takbir intiqal ni sunat. Cuma disebabkan kalau dia tak buat macam tu, orang belakang tak akan tahu perbuatan imam, pergerakan imam. Jadi itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ya. Dalam apa-apa solat pun dimaafkan. Itu pandangan Al-Imam Ibn Hajar. Tapi kalau kita lihat kepada pandangan Al-Imam Ar-Ramli, ya, perbuatan ini diharuskan tapi dalam solat yang syarat berjemaah sahaja. Kalau solat yang tak syarat berjemaah, tak perlu. Lebih baik biar solat dia orang batal daripada solat awak batal. Faham? Awak nak kena berdehem, nak kena angkat suara, kan solat awak yang batal, biar solat dia orang batal. Siapa suruh semayang belakang rumah? Lepas ni nak solat, biar solat depan-depan sikit. Contoh. Jadi pandangan Imam Ar-Ramli, pandangan beliau, berdehem sehingga mengeluarkan banyak perkataan, ya, itu dimaafkan, ya, dalam ucapan sunat, dalam solat yang disyaratkan jemaah. Ni untuk takbir secara khusus, bukan ucapan sunat lain. Ucapan sunat lain tak payah berdehem, tak baca pun tak apa. Rabbighfirli warhamni tak baca pun tak apa. Subhana rabbiyal azim tak baca pun tak apa. Itu kita tak perbahaskan. Itu memang batal kalau kita berdehem, keluar huruf. Ini kita bincangkan takbir intiqalat. Untuk kita nak menjerit. Jadi jelas tak? Kita ulang sekali lagi. Untuk masalah ini, iaitu kita berdehem sehingga keluar beberapa perkataan daripada mulut. Kita banyaklah. Kita ambil pandangan Imam Ramli, iaitu kalau dalam bacaan yang wajib, dimaafkan. Seperti Al-Fatihah, untuk jelaskan bacaan Fatihah ataupun bacaan tasyahud akhir. Ataupun bagi salam. Nak bagi salam, tak boleh. Jadi dia berdehem untuk bagi salam. Assalamualaikum. Jelas puas hati dia. Ya. Tak ada masalah. Walaupun banyak perkataan yang keluar oleh huruf yang keluar. Satu lagi di sisi beliau, iaitu tanahnuh berdehem untuk ucapan yang sunat, iaitu khusus kepada tablighut takbir, muballigh, itu menyampaikan takbir intiqal, ataupun imam tu sendiri nak sampaikan takbir intiqalan. Ya. Sebab kalau imam tak ada suara, makmum akan dah tak perasan. Imam tu bangun ke duduk ke, jadi mesti imam kena keluar suara ketika takbir, sehingga imam berdehem. Jadi dimaafkan tak kalau keluar banyak perkataan? Ya, dimaafkan. Sebab tapi dengan syarat lah, kalau makmum tak akan mengetahui melainkan dengan berdehem. Tapi kalau boleh tahu dengan jalan lain, imam guna jalan lain lah. Contoh nak bangun tu, tapi tepuk dinding sekali dua,
Supaya makmum tahu bangun. Tapi kalau makmum pun tak tahu, baik berdehem je. Allahu Akbar. Lagi-lagi ketika sujud. Ada kes ketika sujud, makmum bangun, imam dah hilang. Sebab dia takut jadi imam. Dia keluar daripada pintu kat depan mihrab. Hilang imam. Tak tahu tentang kes ni betul ke ataupun buat-buat. Faham tak? Ya, jadi supaya makmum tahu imam bangun, berdehem lah. Walaupun dah keluar banyak huruf, keluar banyak perkataan. Baik, jelas. Itu di sisi Imam Ar-Ramli. Cuma di sisi Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar, ya, untuk wajib dimaafkan. Ya, tadi untuk sunat dimaafkan, betul? Takbir. Cuma nak lupa bagi tahu dalam solat yang disyaratkan jamaah. Seperti apa? Jumaat. Ataupun solat apa? Ulangan. Ya, ataupun solat ulangan. Dan begitu juga solat yang dinazarkan. Ya, begitu juga solat yang keempat, jamak takdim dengan sebab hujan. Itu saja dimaafkan untuk sunat. Adapun pandangan Syekh Ibn Hajar, untuk yang wajib berdehem dimaafkan untuk menjelaskan bacaan yang wajib walaupun terkeluar huruf. Cuma Syekh Ibn Hajar dia agak ketat sikit. Dimaafkan keluar huruf dan keluar perkataan kalau sikit. Macam tadi, 4 perkataan ataupun 6. Tapi kalau dia berdehem dah terlebih, kira-kira 60 perkataan dah ni, dia tak ada dah. Tak dimaafkan dah. Tapi Imam Ramli tak maafkan. Cuma Syekh Ibn Hajar tak maafkan. Sebab terlampau banyak. Ni aku punya suara tak keluar-keluar sampai 60 perkataan pun keluar suara ni. Baik. Adapun yang sunat, dimaafkan juga, yang sedikit juga dimaafkan apabila makmum tak tahu pergerakan imam, melainkan dengan imam berdehem untuk takbir. Ataupun penyampai suara berdehem untuk takbir. Baik. Cuma apa beza pandangan yang pertama dengan kedua? Pandangan Syekh Ibn Hajar ni dimaafkan berdehem tapi setakat 4 sampai 6 perkataan. Itu saja. Ya. Imam Ramli lebih pun tak apa. Tak ada masalah. Lebih pun tak apa. 10 perkataan, 13 perkataan, 15 tak ada masalah. Yang kedua perbezaan pandangan Imam Ramli ini, kalau berdehem pada ucapan sunat, ya, berdehem pada ucapan sunat itu dimaafkan kalau solat itu disyaratkan jamaah. Tapi pandangan Syekh Ibn Hajar tidak. Hatta solat fardu 5 waktu pun nak berdehem tak ada masalah. Baik, kita pindah kepada yang seterusnya. Wa tarkul af'alil katsirah, dan meninggalkan, ya, perbuatan yang banyak. Dalam sembahyang tak boleh bergerak 3 kali, tak boleh. Siapa-siapa dalam sembahyang bergerak 3 kali ataupun lebih, batal solat dia. Kesemuanya itu kalau dia sengaja, begitu juga tak sengaja. Siapa-siapa bergerak 3 kali, ya, sengaja ataupun tak sengaja, solat dia batal. Ya. Siapa-siapa gerak dalam solat 3 kali, sengaja ataupun tidak, solat dia batal. Baik. Cuma nak bagi tahu di sini, tangan ini pergi dan pulang dikira sekali. Contoh macam saya buat macam ni, tapi kena cepat-cepatlah, jangan lambat. Ya. Tu dikira 1. 1. Faham? Jadi 1. Jadi pergi dan kembali itu baru dikira 1. Kalau anggota lain, pergi itu dah dikira 1 dah. Kembali kira 2. Ya. Kalau dia buat sekali lagi, 3 habis solat dia. Contoh macam kepala dalam semayang. Macam kepala dalam semayang. Berapa tu? Ni sekali. Lepas dia buat sini sekali lagi. Dia gerak sini 3. Habis. Solat dia batal. Habis batal solat.
Sebab dah 3 kali dah. Itu sebab kena hati-hati tu kadang-kadang. Kaki pun sama juga. Kadang ada orang angkat kaki turun balik. Tu 2 kali tu. Bahaya Jadi semayang ni memang kena ada sifat khusyuk supaya terselamat daripada batal solat. Seperti mana ta'rif khusyuk apa dia? Sukunul a'dha. Anggota tu duduk diam. Kalau tak ada khusyuk banyak bergerak. Dia akan banyak. Kadang-kadang tak perasan, tak perasan. Kita bergerak dah 3 kali dah. Itu maksud kathirah. Bergerak 3 kali ataupun lebih membatalkan solat. Tapi kalau 2 kali ataupun sekali tidak membatalkan solat. Baik. Untuk pergerakan 3 kali yang membatalkan solat, kata ulama, pergerakan yang mutawaliyah. Pergerakan yang berterusan. Contoh, sekali, 2, 3. Dia berterusan tau, dia tak putus. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ataupun kaki dia angkat sekali, turun sekali, dia gerak kaki sini terus. 3 kali. Jadi benda tu berturut-turut. Itu yang membatalkan sembahyang. Pergerakan 3 kali berturut-turut. Kalau dia bergerak 3 kali, cuma putus-putus, tu tak batal sembahyang. Contoh. Sekali. Putus. Lepas tu dia bergerak sekali. Putus. Kaki dia angkat, dia duduk senyap. Dia duduk senyap, dia angkat, dia senyap. Putus. Dia patah balik, dia senyap balik. Jadi setiap pergerakan tu putus-putus. Yang pergerakan kedua tu lambat sikit. Maka ulama kata kalau pergerakan sebegini, walaupun sampai 1000 kali gerak pun tak batal solat. Jadi yang batal solat tu kalau turut-turut, baru batal solat. Kalau tak berturut-turut, tak batal. Gerak sekali, putus. Lepas tu gerak sekali lagi, dah lama sikit, gerak lagi. Lama sikit, gerak lagi. Jadi kalau macam sampai 10 kali pun tak batal. Cuma kalau dia saja-saja tak payahlah. Sebab kalau saja-saja, walaupun tak batal, hukum dia makruh. Gerak saja-saja yang tak batal, hukum dia makruh. Saja dia kalau nak sembahyang diam tak boleh. Dia mesti kena gerak punya. Mesti. Paling kurang betul dengan kopiah dia. Mesti. Dia tak boleh duduk diam. Jadi dia saja nak gerak. Tapi tak batal solat sebab 1-2 kali. Sengaja bergerak, makruh. Makruh. Jangan sengaja bergerak. Baik. Jadi kena ingat itu dia punya dhabit dia. Kena berturut-turut baru batal. Itu sebab kalau orang nak masuk saf, kena hati-hati. Saf pertama kosong, dia nak masuk saf. Dia pergi berjalan macam kat pasar malam. Dia ingatkan kat luar semayang apa ni? Dia berjalan steady. Dia 1 tapak, 2 tapak, 3 tapak masuk saf. Dia masuk saf tu dia keluar balik semayang. Batal semayang. Tak ada faedah. Jadi untuk masuk dalam saf, kena hati-hati. Jangan bergerak sampai 3 kali. Jadi bergerak paling banyak 2 kali. Lepas tu berhenti. Biar putus dulu. Contoh, 1, 2. Cukup. Nanti dulu. Dia takut orang masuk. Dia kata tak. Awak gerak sampai dekat dengan saf dulu. Sekali 2. Okey. Dah berhenti situ. Dia tak masuk. Tak. Tapi saya takut dia tutup. Masalah kalau orang macam ni. Ya tak apa. Jangan takut apa-apa. Diorang tak akan tutup punya. Faham tak? Nanti berdiam lah sikit. Ataupun buat macam ada kaki tengah berjalan kat situ. Biar langkah tu langkah besar sikit. Jangan langkah pendek kecil macam tu. Sekali. Dah berhenti dulu. Jadi orang nak tutup, orang nampak macam dia main bayang sini. Orang tak tutup kan? Lepas tu baru masuk saf. Ini dia pergi langkah 3 kali terus. 1, 2, 3. Macam kedek amal pula. Dah kali batas semayang. Tak ada faedah. Baik. Contoh. Baik. Dan seterusnya. Watarkul af'alil kathirah. Meninggalkan. Ini kalau bergerak daripada anggota yang berat. Anggota berat ni
dalam semayang selain anggota ringan. Kalau yang bergerak itu anggota ringan, maka tak batal solat dia. Apa dia anggota ringan? Kata ulama, anggota ringan ada 8. Jadi kalau 8 ni bergerak banyak kali pun, berturut-turut pun tak batal. Sebab dia anggota ringan. Dah banyak kali dah saya sebut. Pernah sebut kat sini? Oh, nah ya? Belum Jadi anggota ringan dalam sembahyang ni ada 8. Artinya, anggota yang 8 ni, kalau kita gerak banyak kali pun, berturut-turut pun, berterus-terus pun, ya, tak batal solat. Sebab dia anggota ringan. Yang pertama sekali, jari. Jari ni kalau kita gerak banyak kali pun dalam sembahyang, tak batal solat. Tak batal. Sebab dia anggota ringan. Ya, tapi jangan niat main-main. Kalau niat main-main tu tak payah perbahasan dah, memang batal solat. Ya. Dia macam tu, dia peace ke, dia macam ni alif ke apa, banyak songeng kata. Kata itu belajar tak batal. Di sini. Yang tak batal kalau niat main-main, kalau bukan niat main-main. Kalau niat main-main, batal solat dia. Itu tak ada perbahasan tu. Gerak mata pun kalau niat main, batal sembahyang. Baik, ini pergerakan yang sengaja tapi bukan niat main-main. Contoh dia bertasbih ke. Contoh. Ataupun saja dia gatal kat apa ni, jari dia ke. Ataupun saja dia tak boleh duduk diam. Okey, baik. Itu pertama. Jari tak batal. Banyak kali gerak pun tak batal. Yang kedua apa dia? Yang kedua kening. Gerak banyak kali pun tak batal. Tengah sembahyang duduk mengening. Sembahyang duduk kening. Tak batal. Ya. Kadang-kadang dia nak selesa, dia kena gerak kening dulu, baru selesa. Yang ketiga ni, kelopak mata yang 4. Al-ahdaful arba'ah. Kelopak mata yang 4 tu, yang ketiga. Dia kelip-kelip mata dia. Dia suka buat macam tu. Dia tak main pun. Memang dia suka macam tu. Baru selesa mata dia. Ataupun dia mengantuk dalam sembahyang. Mengantuk. Dia kelip-kelip mata supaya tak tertidur. Berapa dah? 3. Yang keempat anggota ringan adalah telinga. Telinga kalau gerak banyak kali pun tak batal. Bagi siapa yang mampu gerakkan telinga. Kalau tak mampu tak payah. Takut apa? Takut tergerak kepala. Kalau gerak kepala batal. Tak payah. Ya, ada orang mampu gerak telinga. Tak batal kalau gerak telinga dalam sembahyang. Tak batal. 4. Yang kelima, lidah. Lidah yang kelima. Dia katalah, lidah memang kena gerak pun nak baca Fatihah. Baca surah. Dia kata tak. Ni gerak selain baca Fatihah, selain baca surah. Kalau gerak batal tak? Dia tengah duduk diam dengar imam baca Quran. Dia dalam mulut, duduk korek gusi dia. Duduk korek gigi dia. Tapi mulut tak bergerak lah. Ya? Yang gerak lidah. Batal tak sembahyang? Tak batal. Banyak kali pun tak batal. Yang keenam apa dia? 2 bibir. 2 bibir ni kata mestilah kena gerak dah baca. Tak, ni selain daripada baca. Kalau baca tu tak payah bincang dah, memang kena baca. Tak, ini selain daripada baca. Batal ke tak? Budak tu. Ya, batal ke tak? Tak batal, gerak bibir. Dah dia buat apa tu gerak bibir? Mungkin dia nak kata tak lipstick sini. Ataupun bibir dia kering. Ataupun dia suka macam tu. Dia suka tapi jangan main-main Kalau main batal solat. Ada orang gerak bibir dia main, batal solat. Baik, yang keenam dan ketujuh, maaf, adalah kemaluan lelaki dan buah kelapa di bawah. Itu yang ketujuh dan ke-8. Itu ketujuh ke-8. Kalau bergerak tu tak batal. Okey. Jadi semua 8 anggota ni bergerak tak batal. Banyak kali pun bergerak tak batal. Jadi kesimpulannya itulah, anggota ada yang berat, ada yang ringan. Kalau ringan gerak tak batal walaupun 1000 kali, tapi dengan syarat jangan niat main-main, itu sahaja. Adapun anggota yang berat, pergerakan yang harus sekali dan 2 sahaja. Masuk nombor 3, batal solat. Tapi syaratnya kena berturut-turut. Ya. Ada orang faham 3 tak batal lagi, nombor 4 baru batal. Tak ada. Tidak. 3 tu dah batal lah.
Ya. 3 tu dah batal lah. Baik. Baik, pergerakan yang banyak ini membatalkan solat di selain solat yang kita bincangkan pada minggu yang 2 minggu lalu. Selain solat syiddatul khauf dan selain solat naflus safar. Selain solat apa? Naflus safar. Yang kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu. Maksudnya dalam solat syiddatul khauf, solat dalam keadaan peperangan berlangsung. Dia tak boleh gerak. Kalau dia tak boleh bergerak, lepas tu senapang duduk sangkut kat perut dia, nak buat apa dia? Allahu Akbar. Musuh datang. Tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Kalau macam tu, habis ya. Ya, dalam solat ketika berlangsung peperangan, boleh gerak beratus kali pun tak apa. Macam dibuat contoh pada minggu yang 2 minggu lalu. Di senapang tu pegang. Walaupun dalam solat senapang pegang, ya, bom ada kat pinggang ni, lepas tu keris ataupun pisau rembo dah ada kat tangan. Mesti datang datang lagi pum. Jadi kalau dikira mungkin 1000 gerak dalam. Tak apa, itu dimaafkan. Dimaafkan. Solat itu dimaafkan. Satu lagi dalam solat naflus safar. Solat sunat di dalam safar. Kadang-kadang kita perlu kepada pergerakan. Boleh, tak ada masalah. Iaitu kalau orang safar ketika berjalan. Ada orang safar naik kenderaan, okey ya. Tapi ada orang safar jalan. Boleh tak sembahyang? Boleh. Boleh. Awak nak pergi mana? Saya nak berjalan daripada Malaysia sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan tu awak sembahyang? Sembahyang. Macam mana? Gerak. Allahu Akbar. Jalan. Nak rokok dia berhenti sekejap. Tidak, jalan balik. Jalan. Ya, lepas tu sujud. Bangun dan sujud. Berjalan, bangun balik rakaat kedua, jalan. Jalan kaki. Boleh. Itu dipanggil solat sunat dalam safar. Kita diingatkan solat sunat dalam safar ni naik kereta je. Tak, ada orang safar jalan kaki. Jalan kaki. Boleh bergerak, tak ada masalah. Ya, boleh bergerak, tak ada masalah. Tapi solat sunat bukan solat fardu. Baik. Dan seterusnya bergerak yang banyak kali dimaafkan juga. Pertama dalam solat syiddatul khauf. Yang kedua dalam solat naflus safar. Yang ketiga adalah ketika pergerakan itu di luar kawalan. Kena penyakit gatal. Dia tak boleh duduk diam. Tak boleh. Tak boleh duduk diam. Tak boleh. Jadi kalau tak garu, sama ada dia menggigil boleh pengsan ataupun dia menjerit. Tak boleh. Dia kena garu juga. Kena garu. Tak boleh. Tak boleh tahan gatal yang ada kat badan dia. Jadi menyebabkan dia garu tu lebih 3 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali. Tak apa. Itu pergerakan daruri orang kata. Sangat-sangat diperlukan. Terkadang di luar kawalan. Tak boleh dia nak tahan daripada tidak bergerak. Contoh dia ada gatal ataupun apa lagi. Contoh kena ketip dengan nyamuk. Dia tak boleh juga, tak tahan dah. Dia kena tepuk juga. Contohnya. Maka pergerakan itu dalam 3 masalah ini dimaafkan. Ya, walaupun banyak. Ya. Jadi jelas, pergerakan 3 kali membatalkan solat kalau berturut-turut. Kecuali dalam 3 gambaran tadi, bergerak banyak kali pun tak ada masalah. Masalah pertama dalam solat syiddatul khauf, masalah kedua dalam solat naflus safar dengan dia safar dalam keadaan berjalan, dan yang ketiga adalah pergerakan yang daruri, tak boleh nak dielakkan. Contoh dia kena penyakit gatal ataupun kena ketip dengan nyamuk ke apa, tak boleh dia nak tahan, dia pun terus bergerak banyak kali supaya mengelakkan daripada ketipan itu. 3 Satu lagi, tambah yang keempat, pergerakan untuk mengelak daripada binatang bisa seperti ular. Tengah-tengah semayang tu,
Ular keluar. Sak kepala macam ni. Oi. Jadi ni kalau duduk diam ni jadi makanan harian. Ya. Jadi dia ambil tongkat dekat sebelah, katok kepala ular. Datang lagi, dia pergi hambun sekali lagi. Datang lagi dia pergi katok atas. Supaya ular tak dekat dengan dia. Kalau dia tak katok, ular dekat dengan dia. Katok pum, 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 duduk jauh. Sehingga menyebabkan lebih 3 kali. Dimaafkan. Ya, dimaafkan. Baik. Okey, selesai. Jadi berapa gambaran semua? 4 4 gambaran. Baik. Dan seterusnya, kita azam tadi berapa tadi? 8:10 lah. Baik. Seterusnya wa alla yamdiya. Wa tarku ni senang ini. Wa tarkul akli wasyurbi, dan meninggalkan makan minum dalam sembahyang. Siapa pernah makan minum dalam sembahyang? Rasa tak ada orang pernah makan. Tapi kalau ada yang makan minum, sila mengaku sebab solat dia batal. Ya, solat dia batal. Masuk makan minum ni, kita jangan bayangkan makan 2-3 pinggan, minum sirap, kelapa, kopi muda. Kopi muda pula kelapa muda, kopi, tahamda kopi, diminum, batal solat, batal. Tak payah bayang macam tu. Tak payah. Maksud makan minum ni, ya, dia ada 2 tau. Dia ada situasi sengaja, dia ada situasi tak sengaja. Ya, kalau sengaja ni, makan minum walaupun setitik air ataupun sebiji nasi, batal solat. Dia kata mana ada orang nak pergi tengah-tengah semayang nak pergi ambil nasi makan. Memang tak ada orang macam tu, tapi banyaknya yang terselit dalam mulut ni. Hari tu pula baru buka puasa, semayang maghrib, dia pergi tala makanan tu, semayang maghrib, Allahu Akbar, nasi seketul kat sini lagi, daging ada lagi sini. Lepas tu kat depan ni kuih tersangkut. Dia buat macam mana? Ya? Bawah ni pula jelly je tak. Sudah nak baca Fatihah macam mana? Dia kata alah-alah orang tak tahu. Itu makan tu. Tak payah bayangkan makan kena pergi masuk pinggan, tak payah. Tu dikira makan, batal solat kalau sengaja. Batal. Sebab dia kena ludah. Faham tak? Kalau sengaja batal, tak payah banyak bincang. Ataupun naik sikit, ada lagi air, dia minum air sirap, terus masuk solat, Allahu Akbar, memang ada sirap kat celah gigi banyak. Ya Allah, sedapnya khusyuk semayang hari ni. Bukan khusyuk sebab sedap sirap. Baik, kalau tak sengaja, ulama kata batal solat kalau banyak. Kalau makan minum banyak, baru batal solat. Kita boleh bayangkan tak banyak tu macam mana? 1 pinggan, setengah pinggan, ke 1 suapan? Tak. Kalau tak sengaja, makan minum batal kalau banyak. Ulama kata banyak tu sebesar biji sumsum. Tu dah kira banyak dah. Biji sumsum, tuan-tuan lihat, bijan. Dia macam besar bijan kat roti burger tu. Tengok roti burger tu, kan ada bijan, tapi rasa bijan Malaysia ni kurus benar. Tengok bijan Arab, dia besar sikit. Bijan Arab. Sebab sebut sumsum macam kita Arab. Ya, kita pun nukilan kita Arab. Dia tengok bijan dia. Seakan-akan besar seketul nasi. Ataupun dikurang sikit. Ya, jadi kalau tak sengaja tertelan sebiji nasi, batal. Sebab dikira banyak. Saya ingatkan banyak setengah pinggan. Tak. Kan. Itu kalau awak luar semayang. Tapi kalau dalam semayang, banyak tu seketul nasi pun kira banyak dah. Tertelan setitis air, banyak dah. Banyak dah. Tu kalau tak sengaja Kalau sengaja, tak payah cakap sebiji nasi. Suku nasi pun batal. Tertelan suku nasi pun batal. Ya? Itu kalau sengaja. Jadi bezakan. Makan dan minum membatalkan sembahyang. Kalau sengaja, walaupun sikit sebesar zarah pun batal sembahyang. Sebab dia sengaja. Tapi kalau tak sengaja, yang batal apabila banyak. Banyak tu macam mana? Banyak tu kadar sebiji sumsum. Besarnya lebih kurang sumsum bijan. Sebesar bijan yang biasa ada di roti burger. Ya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi sampai sini. Wa alla yamdiya ruknun qawliyun aw fi'liyun ma'a syak fi niyati taharrum.
Jadi sejam cukup. Sejam dah kita. Azan apa? Isyak awal. Baik, insyaAllah. Jadi untuk pengisian pada malam ini sekadar itu dulu, insyaAllah. 3 perkara yang kita bincangkan pada malam ini, sambung kepada kuliah yang akan datang insyaAllah bulan depan insyaAllah. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah, kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada insyaAllah. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، من الأعمال أزكاها، من الأذهان أصفاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخصوصا في فلسطين وفي غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.